What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimisko Virtu and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan memborakkan berkenaan dengan One Piece. Alright, dalam video kali ni aku nak sambung mereview chapter extra Road to Laugh Tale volume 1 pada bahagian Zebek. Dalam dua video sebelum ni aku dah mengulas berkenaan Roger dan juga Poneglyph. Sebenarnya bab Roger dan Poneglyph tu dalam satu tajuk sebenarnya. Cuma aku asingkan sebab takut video jadi terlalu panjang kan. So dalam video kali ni aku akan mengupas berkenaan info terbaru yang Oda berikan kepada kita berkenaan Rock di Zebek. So dengan berakhirnya video ini, jadi kita akan conclude perbincangan berkenaan Road to Laugh Tale volume 1. Dan insya-Allah aku akan cover juga untuk volume kedua, ketiga dan keempatnya. Cuma kalau chapter 1054 keluar atau spoiler chapter tu keluar dulu, aku akan dahulukan video tu dululah. Alright guys, tanpa melengahkan masa lagi, jom let's proceed with the content. Alright guys, dalam video kita pada kali ini aku nak berkongsikan dengan korang semua review dan analisis untuk booklet Road to Laugh Tale volume 1 muka surat yang ke-10 dan 11 yang mengandungi informasi-informasi yang telah dikongsikan oleh Oda kepada kita semua berkaitan dengan watak lanun legenda Rock di Zebek. Tapi sebelum tu, untuk korang yang tak tahu lagi apa itu booklet Road to Laugh Tale, Road to Laugh Tale adalah sebuah booklet yang dihasilkan oleh Oda sepanjang tempoh hiatusnya selama 4 minggu di antara chapter 1053 dan 1054 manga One Piece, yang mana booklet ini mengandungi 4 volume kesemuanya dan setiap satunya diterbitkan pada setiap minggu. Booklet ini terdiri daripada maklumat-maklumat menarik One Piece yang dikongsikan oleh Oda Sensei sendiri dan juga draft lakaran-lakaran dan idea asal One Piece yang tidak berjaya diguna pakai dalam hasil karya agung beliau ini. So itulah serba sedikit maklumat tentang booklet Road to Laugh Tale yang kita akan diskusikan dalam video kali ini. Pada muka surat yang ke-10 dan 11 booklet Road to Laugh Tale volume 1, Oda telah memberikan kepada kita maklumat-maklumat yang sangat menarik tentang Rock di Zebek dan Rock's Pirate, yang mana sebahagian daripada informasi-informasi ini merupakan pendedahan yang baru kepada kita semua dan sebahagian lagi merupakan pengesahan tentang maklumat yang sedia ada. Dan yang paling menariknya adalah persoalan-persoalan yang telah ditinggalkan oleh Oda Sensei sendiri kepada kita semua pada akhir perbincangan tentang watak Rock di Zebek pada kali ini, yang sangat menarik untuk kita bincangkan bersama. Nama Rock di Zebek ini telah pun pertama kalinya disebut oleh Monkey D. Garp dalam perbualannya bersama dengan Hina semasa membincangkan tentang keadaan Big Mom yang telah menghubungi Kaido pada chapter yang ke-907 muka surat 6. Dan kemunculan pertama watak Rock di Zebek pula dapat kita lihat dalam manga pada chapter yang ke-957 muka surat yang ke-5 dalam flashback The God Valley Incident yang telah didedahkan oleh Sengoku kepada Marine yang lebih muda daripadanya. Rock di Zebek merupakan seorang lanun legenda yang masyhur pada 40 tahun yang lepas yang dikatakan lebih hebat daripada The Pirate King sendiri, Goldie Roger, secara individu, dan bahkan kehebatan armada lanunnya juga melebihi kekuatan Roger Pirate, sekaligus menjadikan Rock's Pirates merupakan sekumpulan lanun yang digeruni pada era mereka sehinggakan mereka ini dianggap sebagai the unbeatable pirate. Namun demikian, armada lanun yang dianggap mempunyai kekuatan yang tak terkalahkan ini pun akhirnya telah berjaya untuk ditewaskan oleh pakatan bersama yang telah dibina antara Angkatan Marine Vice Admiral Monkey D. Garp dan kru lanun Roger Pirate, sehingga kan berita kejatuhan mereka ini sangat sukar untuk dipercayai oleh mereka-mereka yang telah mendengarkannya pada 28 tahun yang lepas. Setelah kejatuhan Rock di Zebek, Rock's Pirates telah pun terbubar dan anak-anak kapalnya telah pun berpecah belah dan membawa haluan mereka yang tersendiri, dan segala informasi yang terkait dengan Rock telah pun disembunyikan oleh the world government dan dirahsiakan daripada generasi yang seterusnya, sehingga kan dalam kalangan anggota Marine sekalipun berita tentang Rock di Zebek merupakan satu informasi yang sulit dan hanya diketahui oleh Marine yang sebaris dengan Monkey D. Garp dan Sengoku dan lain-lain sahaja. So itu sahajalah maklumat yang kita tahu tentang watak Rocks ini berdasarkan rujukan manga One Piece. Namun demikian, dalam muka surat yang ke-10 dan 11 booklet Road to Laugh Tale kali ini, Oda telah pun memperincikan kepada kita dengan lebih mendalam berkaitan watak Rock di Zebek ini dengan memberikan kita the exact timeline bila berlakunya setiap peristiwa yang penting dan beberapa maklumat terkini tentang watak ini.
ini. Dalam muka surat ke-10 pada bahagian kiri atas page tersebut, Oda telah menuliskan bahawa he aimed to become the king of the world, the worst taboo, Rock D. Xebec, Roger's stronger adversary, the mythical Rocks, yang bermaksud dia berazam untuk menjadi raja bagi seluruh dunia. Pantang larang yang paling teruk, Rocks D. Xebec, cabaran paling kuat untuk Roger Rocks si legenda. Ayat permulaan ini pun dah cukup hype untuk kita semua. Mana taknya kita telah didedahkan bahawa Rocks ini telah melanggar pantang larang terbesar dalam dunia One Piece, iaitu bercita-cita menjadi raja untuk keseluruhan dunia One Piece itu sendiri. Patutlah nama Rocks ini terus dirahsiakan dan disembunyikan oleh the world government. Here come the best thing yang aku nak bincangkan dengan korang semua. Daripada apa yang Oda tulis ni kan, memandangkan nawaitu si Rocks ni adalah untuk menjadi the king of the world, seperti mana yang dikatakan oleh Sengoku dalam manga pada chapter ke-957 muka surat 4. Maka dapat kita katakan yang Rocks ni telah pun mencabar the current king of the world dalam dunia One Piece, which is macam mana yang kita tahu sekarang, si dia yang menduduki singgahsana yang dikatakan sepatutnya tidak diduduki oleh sesiapa pun, dan dia yang dihormati dan ditaati oleh the five elders, yakni Gorosei, sehingga kan kelima-lima watak yang sebelum ini disangkakan merupakan pemerintah tertinggi dalam dunia One Piece telah pun melutut apabila watak ini muncul dalam chapter yang ke-908 muka surat 17. Dan watak yang dimaksudkan oleh aku ini tidak lain dan tidak bukan adalah Imu Sama. Maksud aku, yalah, kalau nak jadi raja mesti kau kena jatuhkan dulu raja yang sedia ada. Dan dari sini semakin jelaslah kepada kita apa tujuan sebenar Rock D. Xebec menyerang God Valley dan kenapa pulau tersebut akhirnya lenyap daripada peta dunia. Well, personally, aku berpendapat bahawa the God Valley sebenarnya adalah tempat asal bagi Celestial Dragon sebelum Rocks menyerang pulau tersebut. So that makes sense lah kenapa nama pulau tersebut dikenali sebagai the God Valley. Sebabnya Celestial Dragon juga dijuluki dengan gelaran sebagai God. Dan setelah diserang oleh Rocks Pirate, maka Buster Call telah digunakan untuk menghapuskan Rocks Pirate sekaligus melenyapkan pulau tersebut, seperti mana yang telah berlaku kepada Pulau O'Hara dalam chapter yang ke-391 muka surat 9, menyebabkan akhirnya pulau The God Valley tersebut hilang daripada peta dunia. Dan setelah kehancuran God Valley tersebutlah baru Celestial Dragon dipindahkan ke Marijoa. Maka seperti mana Marijoa yang merupakan tempat bagi Gorosei dan Imu Sama, maka in my thought God Valley juga sebenarnya merupakan tempat bagi mereka sebelum berpindah ke Marijoa. Dan tujuan utama kenapa Rock D. Xebec menyerang The God Valley adalah untuk menjatuhkan Im Sama sekaligus untuk mendapatkan takhta sebagai the king of the world. Maka disebabkan oleh tindakan Rocks yang cuba untuk menjatuhkan Imu Sama, inilah kenapa nama Rocks ini telah pun dirahsiakan oleh world government. Yalah, kalau kita fikirkan balik, kematian Roger bukan main lagi nak ditayangkan oleh Marine, dan kematian Ace pun sama dengan tujuan untuk menunjukkan kekuatan the world government kepada dunia. Tapi kenapa kematian Rocks tak digembar-gemburkan pula kan? Padahal itu kemenangan besar kot untuk world government apabila dapat menumpaskan lanun yang paling kuat. Ataupun mungkin kisah di sebalik punca kenapa berlakunya huru-hara tersebut bakal membongkarkan rahsia besar world government, menyebabkan berita ini disembunyikan kemah-keming oleh mereka. Bagaimana menurut kalian? Please drop your thought down below. Okay? Kemudian Oda telah menuliskan bahawa Roger most formidable foe was renowned heinous pirate. Let's take a look at the man whose ambition led him to violate the world greatest taboo. Yang bermaksud musuh terhebat Roger adalah si dia yang bergelar lanun paling keji. Jom kita tengok sikit tentang lelaki yang cita-citanya menyebabkan dia mencemari pantang larang terbesar dunia. Untuk part ni pun agak menarik juga bagi aku, sebabnya kalau kita tengok kenapa Oda tak kata Roger and Garp most formidable foe, akan tetapi hanya sekadar Roger most formidable foe sahaja. Maksud aku, macam mana yang kita sedia maklum daripada Sengoku dalam manga chapter yang ke-957 muka surat 4, menurut berita Garp yang mengalahkan Rocks dengan bantuan Roger. Tapi kalau korang perasan dalam panel tersebut, Oda seakan-akan meng-highlightkan according to the news report. Yalah, sebab macam mana yang kita tahu, berita dalam dunia One Piece ini kebanyakannya telah diputar belit dan dimanipulasi oleh world government. So possibly sebenarnya yang mengalahkan Rocks bukanlah Garp dan Roger, akan tetapi hanya Roger seorang sahaja. Dan disebabkan oleh ini jugalah kenapa dalam chapter yang sama Sengoku ada mention yang Garp tak suka nak ceritakan tentang God Valley incident ini kepada orang ramai, sebab mungkin sebenarnya yang diceritakan tak sama dengan apa yang berlaku dan hakikat sebenarnya. Kemudian kita telah didedahkan dengan timeline yang berkaitan dengan Rock D. Xebec, yang mana pada 44 tahun yang lalu Rock D. Xebec telah pun menubuhkan Rock Pirates dengan mengumpulkan individu-individu yang kuat dengan perjanjian akan mendapatkan hasil yang lumayan. Dan pada tahun yang sama juga Kaido telah direkrut
direkrut oleh Whitebeard untuk menyertai Rocks Pirates yang berpangkalan di Pirate Island Fuller Lake. Menariknya kita dapat tengok pada saat penubuhan Rock Pirate tu pun sememangnya telah terdiri daripada kru yang kuat-kuat seperti Big Mom dan Whitebeard. Kemudian pada 38 tahun yang lepas, Rocks Pirate telah pun menyerang God Valley yang telah mencetuskan peperangan antara Rocks menentang Roger dan Gup yang cuba untuk menyelamatkan sekumpulan Celestial Dragon dan hamba abdinya yang berada di sana, dan peristiwa ini dikenali sebagai The God Valley Incident. Pada tahun yang sama jugalah Pulau God Valley telah gaib daripada peta dunia sehinggalah ke hari ini, dan inilah saat di mana tumbangnya Rocks di Xebec di tangan Roger dan Gup dan pengakhirannya era Rocks Pirate. Pada muka surat yang seterusnya pula, iaitu muka surat ke-11, kita telah ditunjukkan bahawa bekas-bekas kru Rock di Xebec telah pun berjaya melakar nama mereka di pentas kemasyhuran dengan cara mereka yang tersendiri, dan Oda juga menghuraikan bahawa dalam kalangan ahli Rocks Pirates yang berani untuk mencabar the world government itu juga terkenal dengan sikap tikam belakang dan saling berkelahi sesama sendiri. Alright, pause kejap. Macam mana yang kita semua tahu, punca kekalahan Rocks Pirates yang dikatakan unbeatable ini dalam God Valley Incident adalah disebabkan oleh ketidaksatuan hati antara mereka. Dan poin ini agak menarik juga sebenarnya, ialah sebab kalau kita nak kira, padahal dah 6 tahun berlalu sejak daripada penubuhan lanun tersebut, tapi mereka masih tak dapat nak menerima antara satu sama lain. Hal ini demikian kerana setiap seorang daripada mereka tidak mempunyai satu matlamat dan tiada tujuan yang sama, dan masing-masing mempunyai ego yang tersendiri. Contohnya kita dapat tengok Big Mom mempunyai impian untuk menyatukan semua bangsa dalam dunia One Piece pada satu tempat. Kaido pula ingin mendapatkan hak kesamarataan seperti mana yang kita dapat tengok dalam flashback Kaido pada chapter yang ke-1049 muka surat ketiga, yang mana Kaido telah pun mempersoalkan kenapa kerajaan Vodka perlu membayar ufti kepada world government dan perlu mematuhi arahan the world government. Whitebeard pula mempunyai keinginan untuk membina sebuah keluarga yang besar, dan setiap daripada mereka mempunyai ego yang tinggi disebabkan oleh setiap individu sememangnya mempunyai kehebatan yang tersendiri. Jauh berbeza dengan Mugiwara Pirates yang kita dapat tengok, walaupun setiap individu mempunyai impian dan kekuatan yang tersendiri, namun kesemua ahli Mugiwara Pirates mempunyai satu matlamat yang sama, iaitu untuk menjadikan kapten mereka, Mugiwara no Luffy, Monkey D. Luffy, sebagai The Pirate King, sehingga mereka mengetepikan keegoan dan cita-cita mereka masing-masing untuk mencapai matlamat tersebut. Atau berkemungkinan juga kru Rocks Pirates tidak mempunyai chemistry antara satu sama lain disebabkan oleh mereka sebenarnya dipaksa atau terpaksa untuk menyertai Rocks Pirates. Maksud aku, mana yang kita tahu dalam kalangan Rocks Pirates, mereka perlu bersaing antara satu sama lain untuk mendapatkan sesuatu, which mean hanya yang menang yang akan ada hak untuk memilih. So mungkin konsep ini telah diguna pakai oleh Rock semasa merekrut nakamanya, iaitu sesiapa yang menang berlawan dengan Rock akan mendapatkan habuan yang lumayan, dan barang siapa yang kalah mesti menyertai Rocks Pirates. Dan memandangkan Rock sangat terkenal dengan kekuatannya, maka tak mustahil dia telah berjaya untuk menumpaskan Whitebeard, Big Mom dan kru yang lain, kecuali Kaido lah kan, sebab Kaido tu Whitebeard yang jemput dia join Rocks Pirates. So selain daripada Kaido, mungkin mereka yang lain terpaksa untuk menyertai Rocks di Xebec menyebabkan mereka tidak sependapat sehingga ke akhirnya. Bagaimana pula menurut kalian? Kemudian kita juga didedahkan dengan nama-nama besar daripada kalangan former Rocks Pirate crew, iaitu Big Mom, Kaido, Whitebeard dan Shiki the Golden Lion, yang mana tiga daripada mereka telah berjaya melakar nama sebagai seorang Yonko. Kemudian Oda juga memberi konfirmasi kepada kita bahawa rangka tengkorak Captain John yang telah digunakan oleh Gekko Moria dalam manga pada chapter yang ke-451 muka surat yang pertama merupakan rangka milik Captain John yang dahulunya merupakan former Rocks Pirates yang sangat terkenal dan sering disebut-sebut oleh orang ramai saat hayatnya suatu ketika dahulu. Bahkan terdapat juga beberapa orang lanun yang memulakan karier perlanunan mereka di atas kapal Rock di Xebec seperti Silver X dan Ochoku, walaupun mereka tidak berapa terkenal. Akhir sekali, Oda telah meninggalkan kita dengan persoalan yang berkaitan Rock di Xebec yang masih belum terjawab, iaitu adakah Rocks Will, yakni contoh teladan yang ditinggalkan oleh Rocks, masih lagi mengancam dunia, dan adakah si dia yang telah menggunakan nama Xebec pada kapalnya, iaitu Blackbeard Marshall D. Teach, yang telah menamakan kapalnya dengan nama The Saber of Xebec, mempunyai satu hubungan dan kaitan yang mendalam dengan watak lanun legenda Rock di Xebec ini. Bagaimana menurut kalian? Please kongsikan jawapan korang dekat ruangan komen di bawah untuk kita sama-sama bertukar-tukar pendapat. Okay? So itu sajalah yang aku nak kongsikan dengan korang semua dalam video kita pada kali ini, dan jangan lupa untuk share video ni dekat kawan-kawan korang dan peminat-peminat One Piece yang lain di luar sana. And gang, before I end, sedikit renungan. Rahsia kejayaan diri kita
adalah apabila kita mampu untuk mengalihkan segala perhatian kita daripada melihat halangan kepada menumpahkan perhatian kita kepada matlamat dan sasaran. Setiap apa yang kita sasarkan, pasti akan ada halangan, cabaran dan dugaan yang bakal menyekat kita. Orang yang benar-benar hunger for success, they don't let this obstacle mengganggu fokus mereka terhadap matlamat mereka. Selagi daya boleh mereka akan sentiasa mereka cari alasan supaya bagaimana setiap halangan yang datang ini dapat diatasi. My brothers, akan ada masa kita akan terkesan dengan halangan ini, dan ditambah lagi dengan suara-suara yang menjatuhkan kita makin kuat berkumandang. Dan akan ada masa hati kita akan tersedik untuk membenarkan kata-kata tersebut, seolah-olah jiwa kita semakin terguntur untuk mula mengakui kekalahan dan mula untuk mengibarkan bendera putih. Tatkala itu, my brothers, ingatlah kembali, remember our dreams, impian kita, impian yang sebenarnya adalah ikrar untuk diri kita sendiri. Kita tak ingin lagi untuk terima diri kita pada keadaan seperti sekarang, dan kita ingin jadi diri kita pada impian yang kita akan datang. Pekakkan telinga dan terus melangkah, pejamkan mata dan terus merempuh, butakan mata dan terus menggempur sehingga tidak akan ada lagi halangan yang berani mencabar kita. Bahkan akal kita akan faham, our mind will be so mature that whenever it see any obstacles, we will take that as an opportunity. Jalan terus, my brother, and until then, my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi